You buat perlahan, cikgu dengar je. Saya slow je. Jangan risau. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Nur Aziz binti Kasim. Nombor matrik BA 2110621 dan ini adalah subjek budaya dan masyarakat di Sabah, Cik Sejati. Dan informa yang saya akan tunjuk ialah Se S Bala Sigam, anak lelaki R Sumar Sundram yang telah pengalaman selama 28 tahun menjadi guru sejarah. Okay, sir, saya proceed untuk soalan pertama. Okay. Boleh? Okay. Soalan pertama saya adalah bagaimanakah budaya masyarakat di Sabah sebelum Perang Dunia Kedua? Seperti kita tahu kan budaya ni bagi banyak macam budaya kultural kata, budaya mungkin pakaian, mungkin boleh ke tahu share untuk sebelum Perang Dunia Kedua? Okey, terima kasih Asha. Okey, sebenarnya saya tertarik dengan tajuk budaya masyarakat ni. Bila kita nak skop kajian tu, budaya luas. Dia menyentuh pelbagai aspek sesuatu masyarakat. Contohnya boleh sentuh tentang seperti mana dia kata bahasa dia, ataupun adat dia ke, atau corak pakaian dia, ataupun bagaimana kehidupannya dari sudut ekonomi pun ada kaitan dengan budaya masyarakat di sana. So sebelum Perang Dunia Kedua, kita dah tahu bahawa Sabah ni boleh dibahagikan kepada banyak dua kawasan. Lebih spesifiklah saya nak beritahu bahawa kawasan-kawasan yang maju iaitu kawasan-kawasan sekitar bandar dan kawasan-kawasan luar bandar. Manakala pada hari malam ni saya nak fokus kepada kawasan luar bandar dulu. Kawasan luar bandar kita lihat dari segi corak kehidupan manusia dulu. Corak kehidupan setiap masyarakat budaya, iaitu mereka lebih bertumpu lebih kepada adat. Adat-adat yang wujud lebih jauh daripada ke dalam kawasan-kawasan hutan. Mereka lebih kepada pegangan adat tempatan dan adat-adat suku kaum yang wujud. Saya nak bagi beberapa contoh. Tetapi contoh yang saya nak bagi nanti susah pula awak nak rujuk, kena ada sumber-sumber yang betul. Manakala kalau kita lihat budaya, selain daripada adat yang mereka amalkan, dan dalam ada juga budaya mereka, cara hidup mereka. Mereka pun lebih terikat dengan adat-adat yang mereka ikuti. Selain daripada itu juga, masyarakat di luar kawasan pun lebih memegang kepada kepercayaan. Adat lain, kepercayaan kepada benda-benda halus, kepercayaan kepada sesuatu sebelum memulakan hasil tanaman dari segi pertanian, mempercaya dari segi kepentingan sungai yang ada di sekitar di sana. So setiap suku kaum yang hidup di luar kawasan luar bandar ni, mereka mempunyai budaya yang berbeza-beza. Itulah kesimpulan saya. Dan mereka terikat kepada kebudayaan, adat dan kepercayaan. Itulah apa yang saya boleh berikan. Manakala itu baru kawasan luar bandar. Kawasan-kawasan bandar pula disebabkan pentadbiran kolonial di British, iaitu sebelum Perang Dunia II, kita dah lihat ada banyak perkembangan pendidikan. Pendidikan ini boleh mempengaruhi budaya masyarakat di kawasan bandar. Contohnya mereka dah wujud sekolah Melayu, dah ada sekolah Cina, dah ada sekolah Inggeris, dan juga ada beberapa contoh lain, sekolah-sekolah latihan bagi anak-anak ketua anak negeri, jabatan pelajaran dan latihan perguruan. So budaya di kawasan-kawasan bandar pula adalah lebih terbuka. Mereka lebih
uh, lebih kepada arus perkembangan pendidikan. So budaya mereka lebih maju berbanding kawasan-kawasan di luar bandar. Okay. Cukup soalan nombor 1. Boleh kita pergi soalan nombor 2? Boleh. Soalan nombor 2. Okey. Bagaimanakah? Okey. Soalan nombor 2 ialah bagaimana budaya masyarakat Sabah selepas perang. Selepas perang, kita tengok kawasan-kawasan luar bandar ya. Tidak ada banyak perubahan. Tidak ada banyak perubahan selepas tahun 1945 kerana Sabah tidak terlibat sangat dalam Perang Dunia Kedua. Tidak seperti Semenanjung Tanah Melayu. Kita tak nampak dia walaupun Jepun telah memerintah semasa dan selepas tu Sabah tidak diefek banyak. Sabah tidak ada kesan banyak. So, apa yang saya telah terangkan di dalam nombor 1 masih lagi diikuti di dalam nombor 2. Maksudnya, perubahannya tidak ketara. Terutama masyarakat luar bandar. Di dalam masyarakat bandar, mereka masih lagi terikut sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu pentadbiran kolonial, bagaimana telah mempengaruhi budaya masyarakat di sana. Manakala di dalam kawasan luar bandar, mereka sentiasa tidak ada perubahan. Mereka masih lagi terikut-ikut dengan cara pakaian mereka, menggunakan pemburuan dan juga adat dan kepercayaan. Agama tidak ada juga mempengaruhi sedikit, namun bukan banyak perubahan. Perubahannya tidak ketara. Mungkin 10%, 90% masih kekal. Ini mungkin kerana masyarakat tu, sikap masyarakat itu tidak ingin perubahan, terutamanya di luar bandar. Di kawasan bandar, mereka ingin sesuatu sikap mereka ingin perubahan. Soalan ketiga, boleh kita masuk soalan ketiga? Soalan ketiga. Okey. Soalan ketiga saya ialah apakah perubahan budaya yang berlaku? Seperti mana saya kata, kalau di kawasan bandar, perubahan-perubahannya dari segi pendidikan boleh mempengaruhi seseorang kehidupan seharian dari segi percakapan, pertuturan, budaya hidup, pegangan agama dan juga boleh berfikir sesuatu dengan lebih rasional. Mereka boleh hidup dalam komuniti. Masyarakat mula berubah dari segi komuniti dan budaya mereka pun lebih orang kata lebih rasional, lebih sesuai dengan perkembangan semasa. Mereka menghormati dan sebagainya. Budaya dia lebih moden lah daripada yang lama. Budaya dia semakin moden. Yes, dia ada perubahan semakin moden. Itulah perubahan yang di dalam kawasan bandar. Manakala di kawasan luar bandar, kita nampak selepas Perang Dunia Kedua pun sistem pemerintahan yang diambil alih masih berada di bawah pentadbiran kolonial. Sehingga Sabah menyertai Malaysia pada tahun 19 bila? 1963. So, dalam jangka masa itu, kalau saya beritahu bahawa budaya mencari kepala manusia, adakah wujud tidak di kawasan itu? Di Sarawak memang ada, tetapi di Sabah tidak ada. Mereka masih lagi percaya mesti memburu untuk mendapat makanan. Itu satu budaya cara hidup dia. Tanaman dia pun berbeza. Tanaman pun dia harus tanam. Dan dia suka berpindah. Kawasan-kawasan di kawasan dalam tu, mereka tidak berubah. Masih kekal. Yang berubah adalah di kawasan bandar. Di luar bandar, mereka kekal. Sehinggalah mungkin pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, terdapat perubahan. Semakin lama jalan raya, infrastruktur, dengan pentadbiran, dengan pengembangan pendidikan, sekolah dibina, lepas tu diwujudkan TV, media massa, barulah masyarakat itu di luar bandar bersedia untuk berubah. Namun ada 10% yang masih tidak berubah, seperti masyarakat orang asli di Tanah Melayu. Nombor 4,
faktor penyebab perubahan budaya terjadi. Ini faktor penyebab perubahan ni ialah peranan kerajaan yang amat penting. Kerajaan, satu. Minat siapa pemerintah pada peringkat ini amat penting untuk melihat perubahan. Kedua, faktor yang boleh membawa perubahan ialah infrastruktur. Pembinaan, hubungan jalan raya dan sebagainya, hospital dan semua ini, pendedahan kepada masyarakat bahawa wujudnya benda-benda moden untuk menyelamatkan nyawa manusia daripada ubat tradisional, salah satu budaya kepercayaan mereka. Faktor yang ketiga yang membawa kepada perubahan ialah mungkin pendidikan. Pendidikan amat penting. Selagi ada bina kawasan-kawasan sekolah, didirikan sekolah, didedarkan kepada pendidikan, masyarakat kawasan luar bandar dan masyarakat Sabah akan berubah, terutamanya kawasan luar bandar. Yang ketiga, media massa. Media massa ini bila ada pendedahan seperti radio, TV dan sebagainya di kawasan luar bandar, dan perubahan masyarakat Sabah mula berubah. Dan faktor yang terakhir, saya rasa faktor ini faktor yang paling penting ialah sikap. Sikap manusia juga. Sikap manusia ingin mengalami perubahan di generasi-generasi yang akan datang. So, kesemua faktor ini boleh menyebabkan perubahan-perubahan budaya terjadi. Sekian, terima kasih. Saya nak tanya, kan luar bandar, masyarakat luar bandar dengan masyarakat bandar ni dia macam ada perbezaan kan, sebab diorang ada yang menerima, yang bandar menerima. Ada yang menerima? Tak dengar suara. Tak dengar saya, tiba nak dengar lagi. Okey. Kan ada perbezaan antara yang masyarakat luar bandar dengan bandar kan? Yes. Yang bandar ni dia jauh lebih menerima ke? Jadi dia senang untuk melakukan perubahan, atau kerana budaya dia ataupun sebab pemimpin kan bandar ni kan dia tak lupa oleh British kan? Jadi sebab tu dia macam cakap dia punya perubahan tu lebih ketara berbanding dengan luar bandar. Sebenarnya jika kita melihat sejarah, pendidikan kolonial menjadi batu asas perubahan budaya di kawasan bandar. Dah letak dah sebelum Perang Dunia II, dah ada dah. So, masyarakat dapat menerima dengan mudah. Masyarakat dapat menerima di kawasan bandar, dapat menerima. Selepas Perang Dunia Kedua, peranan pemimpin melanjutkan usaha-usaha pendidikan kolonial, dan ini memudahkan, sudah ada tapak, disambung saja berubah, masyarakat itu dah sedia untuk menerima. So, itu untuk kawasan bandar. Manakala luar bandar pula, walaupun sebelum Perang Dunia Kedua, pendidikan kolonial, pentadbiran kolonial tidak sempat menyebarkan pendidikan itu ataupun perubahan sampai ke kawasan luar bandar. Mereka fokus mereka hanya ke kawasan bandar. So, kekal, tak berubah. Apabila selepas Perang Dunia Kedua, pemimpin tempatan mengambil alih selepas mereka Sabah menyertai Malaysia dan mulanya pentadbiran daripada Putrajaya masuk ke dalam ni, masih kita nampak perubahan dia ada, tetapi dengan kadar yang perlahan. Kadar yang perlahan, bukan dengan laju. Apa lagi you nak dari saya? Rasanya saya dah faham. Kalau okey ke sir? Okey kan? Okey. Kalau dari sudut sejarah banyak boleh dibincangkan, tetapi dari segi sudut sosiologi lagi luas perbincangan dia. Sekarang saya tak tahu yang awak dah berpegang dalam perspektif sejarah ke perspektif sosiologi. Kalau sosiologi perspektif sosiologi. Kalau dari segi perspektif sosiologi, kita kena lihat dia berubah,
Tetapi perubahan itu dalam satu generasi ke generasi mungkin dia tidak akan hilang dari segi kepercayaan itu masih wujud. Walaupun dia dah memiliki agama Islam ataupun Kristian atau apa-apa jenis agama dan mencapai pemodenan, contohnya masyarakat dari luar bandar, kawasan-kawasan Sabah berhijrah ke kawasan bandar. Harapannya ialah dia berubah. Dia takkan berubah kerana beberapa benda akan ada pada diri dia. So that is sociology. You can expect sociology boleh dikaji. Apa lagi you nak tanya? Cukup kan? Nak lagi? Apa lagi awak nak dari saya? Apa je? Kalau itu, terima kasih je. Luangkan masa. Okay. Ya, terima kasih. Bye. Okay, kejap. Saya stop sekejap lagi. Jangan tangkap gambar.